أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين رب العالمين. قال المصنف رحمه الله. Kak mana? Perkataan dia Qala al-musannif rahimahullah. Jika berkenaan kehartaan seperti berhutang, qala al-musannifu rahimahullah, jika berkenaan, yakni jikalau dosa yang bersangkutan dengan hak manusia ialah berkenaan kehartaan. Begitu. Baik, seterusnya, sekiranya adalah dosa yang kita buat yang berkaitan dengan hak manusia, ialah tentang harta, ialah berkaitan tentang harta manusia. Contohnya seperti berhutang. Contohnya kita ni berhutang duit orang. Tu contohnya. Ini misal yang berkenaan dengan harta. Duit ringgit orang tu harta orang lah. Baiklah, jadi kita ni ada berhutang. Hutang kita maklum dah, wajib kena bayar. Haram, berdosa. Siapa-siapa dia yang berhutang dengan sengaja tak mau nak bayar hutang, maka orang ni kira berdosa dengan Allah Ta'ala, berdosa dengan tuan hutang tu tadi. Jadi nak buat macam mana?
Dah, kalau kata kita ni ada duk berhutang duit dengan orang, hendaklah dibayar kepadanya. Hendaklah dibayar, yakni dibayar akan hutang kepadanya, kepada manusia. Lagu tu dah, siapa-siapa dia pun yang duk berhutang dengan orang, kan, iaitu wajib hukumnya atas kita kena bayar. Kena bayarlah hutang. Tu je lah. Tak ada cerita lain dah. Begitulah hukuman dia. Siapa yang duk berhutang, ikutlah hutangnya sikit ke, hutangnya banyak ke, dia berhutang duit ke, dia berhutang ikutlah apa harta manusia, kan. Dan apabila dah sampai tika, apabila dah sampai masa dia kena bayar hutang, maka mestilah dia bayar hutang. Tu je lah, nak lepas diri dia daripada dosa. Sebabnya macam ni, apabila dah sampai tika wajib kita bayar hutang, kemudian kita boleh bayar, duit ada, bukan tak ada duit. Tiba-tiba dia dengan sengaja tak mau bayar. Dan tiba-tiba dia tu dengan sengaja tak mau bayar hutang, hukumnya berdosa. Tu hukum fiqh dia. Dan kecuali dia tak mampu nak bayar, itu tak apa, dimaafkan. Walaupun dah sampai ketika, walaupun dah sampai masa, kan, dia tak dapat nak bayar hutang sebab dia tak ada duit nak bayar. Memang sungguh dia tak ada duit, maka dia tidak dikira sebagai berdosa. Tak berdosa. Ni cerita ni ada duit boleh bayar hutang, tapi sengaja dia tak mau bayar hutang, maka hukumnya berdosa. Siapa yang duk berhutang, perangai lagu tu, dia duk buat dosa je. Baik tak sah duk berhutang. Kalau kira-kira tak mau bayar hutang, tak sah duk berhutang. Sengaja tak mau bayar, kan, ada sebangsa manusia lagu tu, kan. Tak apalah, di mana-mana pun ada, kan. Baik. Dan jika ia seorang tidak dapat membayarnya tu hutang, sekiranya si yang berhutang ni dia tak mampu nak bayar hutang, ikutlah, sama ada dah sampai ketika ke, apa pun tak sampai lagi masa yang dijanjikan dia untuk bayar hutang, ataupun hutang hak jenis tak ada tempoh masa, kan. Baik, kalau kita berasa kita tak mampu nak bayar, lagu tu maksud dia dah. Sekiranya kita duk cekera, memang tak ada lah, tak ada kemampuan lah kita ni nak bayar hutang kita, kan. Hutang pula, buat hutang tu pula banyak, kan. Main dengan adat, dengan umur pun dah koi tua, kan. Lepas tu duduk sakit sana, sakit sini, lagu adat seperti seolah-olahnya tak lama dah nak hidup, kan. Duk tangguh-tangguh lagi hutang, duk bertapuk tu. Hutang duk tak bayar situ, bukan baru sehari dua hutang dia tak bayar, kan. Bertahun dah, berpuluh tahun dah. Kok kita kata dia terlupa kerana tu dia tak bayar, lain pula. Bukan dia terlupa, dia masih ingat, kan. Duk serabut otak, duk fikir hutang tak boleh bayar, tak mampu nak bayar. Lagu tu. Baik, kalau macam tu keadaan kita, minta redalah kepadanya, kepada
manusia tadi. Kalau keadaan kita seperti itu, sebelum kita mati, usahalah juga, sama ada kita bayar hutang kita, ataupun kalau kita tak mampu nak bayar, pergi berjumpa dengan dia. Dan pergi berjumpa dengan tuan hutang, minta maaf banyak-banyak dengan dia, kan? Dan mengakulah diri ni tak mampu nak bayar hutang, kan? Dan nak cagak benda, nak bayar balas dengan benda lain pun aku pun tak ada reta, kan? Aku nak minta hang ni halal lah hutang hang ni, kan? Duit yang aku berhutang dengan hang, dah katalah 1,000, kan? Minta lah hang halal kat aku lah. Pelepaslah aku ni daripada, kan, bayar hutang hang. Aku memang tak mampu. Lah aku ni pun sakit, nak kena beli ubat tu, ubat ni, begitulah. Ikutlah ceritalah, kan, apa masalah kita. Harap-harap mudah-mudahan dia tu halalkan hutang kita. Kalau dia tak mau halal, tak ada arah. Jumpa di akhirat lah kita. Jumpa di akhirat lagi susah, kan? Duk berdakwa dakwi lah, kan? Adalah mahkamah esok ni, kan? Hakimnya Allah Ta'ala, dan yang berhutang akan mendakwa kita ni tak bayar hutang dia, kan? Maka diambil segala amalan-amalan soleh kita, pergi letak di atas timbangan amalan baik dia. Kalau tak ada amalan soleh, ataupun kalau ada tapi tak padat, tak cukup, kan, diambil kejahatan tuan hutang kita tu, diletak, dibubuh di atas timbangan amal jahat kita. Lagu tu nak jadi esok di akhirat esoknya, kan? Kalau kita tetap tak bayar hutang, ikutlah. Tak bayar hutang kerana tak mampu ke, ataupun mampu saja tak mau bayar ke, kesudahan di akhiratnya lagu tu. Cuma tinggal lagi berdosa dengan tidak je kita di dunia ni. Kalau sengaja tak mau bayar hutang, berdosa. Kalau tak mampu sungguh nak bayar hutang, mati dengan keadaan lagu tu, tak berdosa. Itu je beza dia. Baik, kan? Tapi kalau boleh bayarlah, kan? Usaha juga. Dan usaha juga, carilah duit kok mana pun, nak lepas kita nak kosongkan diri kita. Tak mau duk sangkut-sangkut dengan orang, kan? Selesai buang, mati pejam mata rapat, seolah-olahnya lagu tu esok ni. Baik. Lepas tu kata musannif lagi, seperti sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hak musannif kata ni dia ambil mana? Ada ambilan dia, ambil daripada hadis Nabi ni. Tengok apa kata sabda Nabi. Man kana li akhihi indahu mazlamatun fi 'irdin aw malin falyastahil sekali lagi, falyastahlilhul yawma qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun fa in kana lahu amalun yu'khadhu minhu biqadri mazlamatihi wa illa ukhidha
min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Yang ni dalilnya ni. Bukan tajuk hutang sajalah. Apa-apa bentuk penganiayaan, apa-apa bentuk kezaliman yang kita lakukan terhadap seseorang manusia yang lain, kesudahannya saat lagi tengoklah lagu mana akibat dia. Baik, artinya barang siapa-siapalah, tak kiralah laki-laki pun barang siapa, perempuan pun barang siapa, ikut sesiapa pun, ada menzalim saudaranya, saudara barang siapa, buat zalim, buat naya, menganiayai, tu erti menzalim, pada kehartaan. Yang pertama, pada harta lah, masuk kehartaan ni reta. Reta tu umum, bukan hanya reta ni bermaksud hutang duit tak bayar saja, kan? Ikutlah. Dulu kita ada curi reta dia, curi, kan? Atau kita ada rompak reta dia, dia lagu tu je, kan? Tidak mencuri, merompak ataupun hutang tak bayar. Duk pusing kot tu je. Cara bagaimana, kaifiat cara kita mencuri tadi, terpulanglah, kan? Pi tarik tanah orang jadi tanah dia ke. Hak mana bangsa jenis berebut sepadan tanah ni pun lorat juga, kan? Hak dalam kawasan taman ni tak apalah, takat tu dah sepadan dia, kan? Ni cerita hak tanah-tanah hak kampung ke misalnya, kan? Ada jenis hak bawa lari batu sepadan pun ada, korek sengat-sengat, kan? Lepas tu dia pergi letak ke depan lagi, masuk dalam tanah orang tu pun ada juga sebangsa tu, kan? Anak bisa jumpa. Dululah zaman masa duduk mengaji pondok dulu, pilah tebas kebun tok guru, tanah dia lah, tanah-tanah mana getah apa semua ni, hutan lah, tebas tu cuci tanah orang panggil. Tiba-tiba main satu orang tua tu, orang lelaki-lelaki lah, kan? Bawa senapang patah tu. Cerita sikit lah, kan? Bak gila reta dia tak nak kira umur lah. Lagi kata orang muda je gila reta, dak, hak tua pun serupa ya. Bertajuk gila reta ni, kan? Lepas tu dia tanya, kami ramai juga, tapi main hawa dia bawa senapang patah ni susah juga nak sembang, kan? Kita hawa sabit ya, sabit duk tebas rumput ya. Apa dia buat apa ni? Dia cakap Kelantan lah, masa tu dia Kelantan dulu ni, kan? Kami duk tebas kebun tok guru lah, kita betul ya, ada orang tanya lagi tu. Lepas tu dia abang, hampa tebas tanah aku ni. Kan? Hampa tebas tanah aku. Depan tu lagi tanah teguh hampa, kan? Dia tunjuk tu, berapa belah kaki lagi tak tahu, lajak daripada sepadan hak asal tu. Dia bawa lari batu. Kami pun tak kata apa. Tak lama lepas tu jumpa Tok Guru lah, habaq cerita lah ke Tok Guru, kan? Begian kan, jawab Tok Guru, dia tu lama dah lagu tu. Dulu biasa jadi kes polis dah, panggil dah jabat tanah, polis beri amaran dah, tak usah dah buat lagi dah, panggil lagu dia pindah batu, curi batu, pergi kalih, pergi buah tempat lain, kan? Saja panggil lagu tu. Ada juga rupanya manusia macam ni, menipu lagu tu, kan? Bukan 1 inci, bukan 2 inci, berbelah kaki tu dia pergi renjak batu sepadan. Ada anak pelik apa, jumpa sungguh anak bisa jumpa, kan? Dia tu jawab tu, biar pergi kat dia, kan? Sehari hidup cerita banyak lagi, hidup kelai pula dengan orang tua tu. Tua dah, jalan pun tak larat dah, sorang-sorang dia ya. Tu contoh. Ni cerita tajuk kenaan dengan reta orang, kan? Pergi curi tanah orang. Ikutlah apa jenis cara pencurian tadi ni,
orang amanah duit, dia khianat duit yang diamanahkan kepada dia. Tu dia belakalah tu. Kan? Namanya curi. Kan? Cara lagu mana berlaku kecurian tu? Macam-macam cara. Baik. Jadi siapa dia buat zalim saudaranya? Saudaranya kita lah. Kan? Yang beragama Islam, sama-sama se-Islam ni, berkaitan tentang harta. Ataupun hutang tak mau bayar. Lagu tadi, cerita tadi. Ataupun diri. Diri ni tadi airdin ni maksudnya kemaluan. Berkaitan tentang maruah. Berkaitan tentang harga diri orang. Dan kita buat naya kat satu orang, kita aibkan dia, kita mengumpat dia, dan kita bilang perkara-perkara yang memalukan dia, kita pergi cerita dekat orang. Mengumpatlah, senang buat maknanya mengumpat. Contohnya kan, kita memalukan dia, dan dengan cara kita umpat dia, dengan cara kita aibkan dia, macam-macam kita buat. Baik. Selesai tak benda ni? Tak selesai. Habis dengan lagu tu ke? Tak habis. Maka ni apa yang seorang tadi, barang siapa tu kena buat setelah dia bersalah dengan satu orang manusia lah, bersalah lah kita panggil, maka hendaklah ia barang siapa minta redha dalam dunia ini sebelum mati. Maksudnya, cerita maksud dia sebelum kita mati. Sebelum kita mati, sebelum dia mati, cepat-cepatlah kita minta halal. Mula-mulanya bayar dulu. Kalau ada duit, kalau yang berkaitan tentang harta tadi, bayarlah. Kalau tanah tu, pulangkan balik. Kan? Apa betul baliklah sepadan tanah tu. Nak buat apa? Kan? Tanah bergelung-gelung, tanah orang curi sampai 7 lapis bumi pas ke bawah tu. Nak buat apa? Di akhirat esok guna apa untuk hang ni? Benda lagu ni hak orang ni. Yang duk tipu kata benda orang ni. Ada faedah apa untuk kita di akhirat esok? Dunia pun tak ada faedah apa pun. Kan? Tambah di akhirat esok. Jadi pulangkan balik, bayar semula duit hutang, apa yang kita khianat, yang diamanahkan kemudian kita khianat, kembalikan semula, ganti balik. Kalau tak mampu nak ganti, nak pulang, nak bayar, ni baru jumpa tang ni. Hendaklah minta redha. Minta redha ni saat ni lah, minta halal. Halalkan. Duit hang yang aku ambil, reta hang yang aku ambil, kan? Aku mari tu aku ada ambil buah moktan, masak pokok hang aku lalu, aku tengok hang tak ada, aku ambil 3-4 biji, aku repih setangkai buah olahraga motor. Balik makan. Ada apa? Ada halal, ada minta halal ke? Tuan dia bagi dekat kita ke? Dah. Kan? Tu mencuri lah tu nama dia. Namanya mencuri. Kena pergi minta halal balik dengan tuan dia, ataupun kita bayar. Setangkai moktan orang jual 4-5 biji tu berapa ringgit, membayar. Tu baru betul. Kan? Minta maaf, minta halal balik. Tu kaifiat dia. Biar selesai tang tu. Biar selesai sebelum kita ni mati. Naknya lagu tu lah, reti dia. Baik. Kemudian sambung lagi, iaitu apa maksudnya minta redha di dalam dunia ini? Iaitu maksudnya sebelum tidak berharga lagi wang dinar dan juga dirham.
sebelum daripada duit emas itulah dinar ataupun duit perak itu dia dirham, tak ada harga lagi, tak ada nilai lagi, tak berharga dah duit tu. Maksudnya apa? Yakni sebelum kiamat lah, kan? Dah masa duk hidup atas dunia ni, duit ringgit ialah ada rega lah lagi, bolehlah beli hak tu, beli hak ni, kan? Tapi esok-esok ni lepas kiamat di negeri akhirat, dah sekupang duit pun tak ada nilai dah, kan? Tak ada dah, melainkan duk kira untung rugi amal soleh dengan ruginya maksiat yang kita buat je. Nak beli ganti dengan duit ringgit ke apa, kita duk taruh simpan reta selama ni, tak ada dah, habis dah, habis takat dunia ni ya. Atau lebih mudah lagi, maksud hadis ni sebelum kita mati, senang abang lagu tu. Sebelum kita mati, duk hidup-hidup ni yang duk teragak-ragak, duk tangguh-tangguh tu pasal apa? Kan? Dulu kita memang dah terhutang dengan kawan ni, awak tak mau selesai cepat-cepat, kan? Nak nanti mati dulu, nak nanti kita kena azab, lepas tu baru nak menyesal. Nak menyesal tak guna dah, negeri akhirat ni cerita lagu lain dah pula, kan? Lepas tu kita kata tak mau ada kait dah, tak mau berkait kita dengan orang, dengan Tuhan pun tak mau ada berterhutang apa-apa. Dengan Tuhan pun kita tak terhutang, dengan makhluk manusia ni pun kita tak terhutang apa sikit pun. Kena ingat lagu tu, kan? Sebab tu anak selalu duk ulang sebut dua perkara ni sebelum kita pejam mata, sebelum kita matilah. Maksudnya kita kena ada satu fikiran, kena ada satu pendapat diri, iaitu kita tak mau ada terhutang apa-apa dengan manusia sebelum aku matilah, kan? Ikutlah terhutang apa saat ni, kan? Terhutang duit ke, terhutang harta benda orang ke, terhutang ada memaki hamun dia ke, terhutang ada mengaib dengan kita mencela, kan? Dengan kita duk mengumpat ke, tak mau ada hutang apa, selesai semua tu. Tu. Yang kedua, kita kena ada satu i'timad hati, pegangan kita tak mau terhutang dengan Allah Ta'ala juga, tak mau ada tinggal semayang, tak mau ada tinggal puasa, apa yang berkaitan dengan Allah, tak ada tinggal apa zakat hak wajib aku kena bayar, aku settle habis semua. Bahasa orang putih kata, kan? Selesai semua, kira ringan diri kita rasa tak ada beban dah. Baik, kalau nak mati pun kita dengan Tuhan, duk hadap hati kita kepada Allah, kan? Buat amalan soleh, kita beristighfar, ingatkan taubat sentiasa, begitu. Tu je lah. Nak hak kita duk mengaji, hak tu je lah, nak ajak kita lagu tu. Baik, ni cerita tajuk kita terhutang tak berkaitan dengan harta manusia. Maka seterusnya sambungan lagi hadis Nabi. Ni hadis Nabi nah, kita duk baca ni. Maka jika tidak diselesaikan di dunia ini, tak habis juga. Duk tanggak, teragak, duk tangguh, apa pun tak tahu kita ni. Duk ralit, lepas-lepas mati. Lepas-lepas matilah kita kata kita ni. Ataupun tuan hutang tadi mati, tak selesai juga. Dulu kita ada duk mengumpat dia tu, sedap mulut kita duk jatuh orang, duk hina dia, duk peleceh dia, kan? Pi minta maaf dah, pi minta halal dah, pi mengaku dah depan dia kita bersalah pasal aku mengumpat ke hang, aku cerita ke hang lagu tu lagu ni, aku habaq kat orang lain lah, kan? Aib hang begitu begini, minta maaf banyak-banyak lah kat hang. Ada dah? Tak ada, kan?
percakapan mengumpat orang ni tah bergantang-gantang lah banyaknya. Kalau timbang tak tahu berapa berat kilo dia. Kalau sukat tak tahulah berapa gantang. Punya banyak. Duk ralik lagi, duk buat lupa lagi. Tu yang Nabi suruh, kalau tak ada benda mustahak kita nak bercakap, diam sudah. Sengap, biar jadi orang pendiam, tak apa. Biar pi orang kata, dia tu sombong. Sombong betul dia kata pasal kita tak mau sembang orang. Kita ya tak mau nak sembang dengan orang, takut terbabai. Takut terlajar. Sembang sedap, sembang dah sedap ralik. Sehari ralik, buka rahsia orang pula dah. Cerita aib orang pula, macam jadi mengumpat, leceh. Dah satu dosa besar kita buat. Tak selesai kalau kita setakat istighfar, astagfirullah, tak selesai. Melainkan kita nak selesai dosa kita dengan Allah Ta'ala, selesai dulu dosa kita dengan orang yang kita mengumpat tadi, baru Allah Ta'ala ampun dosa kita. Setelah tu berat tak berat, apabila terbabai dah, terlajiak dah, kena juga minta maaf. Tu je jalan dia. Awak nak tunggu di akhirat esok? Di akhirat kau kita berasa kita lebih makan cekak lagi? Dah lah, bohong ya. Tak ada orang boleh berani kata lagu tu. Kalau kata juga makan cekak di akhirat esok, saja hang bodoh. Baik. Jadi maka jika tidak diselesaikan di dunia ini, tak habis juga. Hak kita mengata orang tu, hak kita tabuh, hak kita pukul, hak kita katok. Dulu kita hero, kita pendekar. Siapa berani nak tentang mata dengan kita? Tentang mata pi tabuh lalu. Oh, hebat. Atas dunia hebat sungguh. Awak habis dengan lagu tu ke? Hero kita tu. Tak habis. Cerita abad duit lah. Duit, reta, kemaluan, kesakitan orang, macam-macam kita buat. Minta halal, minta maaf. Tunggulah apa akibat kawan tu. Baik, kalau tak selesai juga, ni jawabnya, jika ia barang siapa tadi ada beramal kebaikan, kalaulah dia masa hidup dia, kita barang siapa ni yang berhutang, yang menipu, yang khianat, yang mengaib, menjatuh, menghina orang, masa hidup kita semayang, bukan tak semayang, buat juga semayang. Celah tu duk mengumpat orang, celah tu nak menipu orang, bukan dia tak semayang. Puasa dia puasa, itu amalan baik. Maka amalnya itulah yang dibayarkan kepada orang yang dizalimnya. Tu dia. Maka bermula amalnya barang siapa itulah, pahala amalan dia. Semayang dia boleh pahala, puasa dia boleh pahala, zakat yang dia bayar boleh pahala, boleh. Amalan-amalan yang dia buat, baik yang wajib, baik yang sunat, boleh pahala. Tapi akibatnya amalannya itu yang akan dibayarkan kepada orang yang dia buat naya tadi. Kepada orang yang dia buat zalim tadi, sekadar kesalahannya tu barang siapalah. Besar mana kesalahan yang kita buat ke atas seorang manusia tadi, maka pahala amal ibadat kita akan diberi kepada orang yang kena zalim. Sebab tu kita yang kena zalim pula. Kita yang kena zalim lah.
kita yang difitnah. Tak ada apa-apa orang meluat kat kita, orang fitnah kita. Orang mengumpat kita. Dan atas dunia ni sepatutnya tak usah duk sedih apa. Biar api nak balas tak usah duk balas. Tunggu balasan negeri akhirat esok. Jenuh pahala. Kita mayang dak. Mayang-mayang sunat contohlah. Kita bukan rajin pun. Puasa sunat pun balok. Sedekah pun berkira kedekut kita ni. Tapi celah tu ada orang buat naya dekat kita. Dan esok ni di akhirat tak pasal-pasal boleh pahala dekat kita. Pahala sembahyang sunat boleh. Pahala puasa sunat boleh. Hak orang tu lah, hak orang buat naya kita tadi. Boh atas timbangan amalan soleh kita. Timbang-timbang berat amalan soleh kita nya. Jawapan dia syurga. Mengumpat sangat, nak mengumpat sangat kan. Penaya diri sendiri ya orang panggil. Gitu lah. Buat penat buat amal ibadat tapi boleh kat orang. Boleh pak, boleh kat orang pahala-pahala kerja amalan soleh kita. Kalau kata kita berhutang tak mau bayar, khianat, tipu, macam-macam tadi kita sebut tadi ni. Baik. Dan jika tidak cukup amal baiknya, tu barang siapa tadi. Sebaliknya, amalan solehnya, pahalanya amalan solehnya tak memadai, tak cukup, kan? Dan apabila nak dikira-kira dengan kesalahan yang kita buat terhadap satu orang ni, kan, maka nak diambil pahala amalan soleh kita habis dah ambil. Tak cukup lagi. Ada lagi. Tak padan lagi dengan kesalahan yang kita lakukan tadi. Kalau lagu tu, maka dosa yang dizalim itu pula yang ditanggungkan kepadanya, kepada barang siapa. Maka kalau amalan soleh kita tak mencukupi untuk cover balik kesalahan kita dekat orang tu, maka apa-apa kesalahan dosa yang dia tu buat, orang hak kena zalim tu buat, kan, ambil mula kesalahan dia, dosa dia, letak atas timbangan amalan jahat dia. Berat di situ, ditanggungkan di situ. Maksudnya, maksud hadis ni. Timbang-timbang esok nak berat hak apa? Berat hak dosa. Kan, kita lah hak barang siapa tu tadi tu. Lagu itulah kesudahannya. Dan apabila kita duduk di negeri akhirah. Kalau di dunia tak selesai, kan, perbantahan, perbalahan antara dua orang ni tak habis, tak selesai, maka di akhirah berdakwah dakwi, kan, bawa main saksi, bawa main bukti, kan, kemudian keputusannya diputuskan oleh Allah Ta'ala. Begitulah reti dia. Ni tajuk kita belajar, tajuk bertaubat. Antara maksud bertaubat, kalau kezaliman yang kita lakukan terhadap manusia, selesaikan kezaliman tersebut. Sebelum mati, sebelum pejam mata ni, usahalah. Sama ada minta maaf, sama ada minta halal, kan, atau sama ada kita bayar ganti rugi balik. Selesai, biar selesai. Biar orang yang kita buat zalim tu dia pun reda hati dia, lega diri dia. Tak ada nak marah, tak ada nak merasa apa dah dengan kita. Dia lepas dah kemarahan dia dekat kita, tak marah dah lah. Pasal kita bayar dah hutang dia kat kita. Pasal kita bayar dah hutang kita tu dekat dia, nak marah apa lagi? Kan? Gitu dah. Baik, ingatlah duk mengaji ni. Ni amalan kita ni. Hak ni nak mati esok, nak tengok nak bawa apa pun tak tahu kita ni.
Nak bawa amalan soleh lah naknya. Takkan nak bawa dosa kot. Seterusnya, sambungan lagi nazam syair kita ni. Waqihi dawaman bil muhasabatil lati tanhaka taqsiran, tanhaka taqsiran, jara jara wa tasahula. Baik. Lepas tu sambung lagi, wa bihifzi ainin wal lisani wasairil a'dha jami'an jami'an fajtahadan fajtahadan la taksala la taksala. Bari tu elok hati baik. Nak baca habis kena. Baiklah, artinya peliharalah taubat itu selama-lamanya. Baik, peliharalah, yakni wajiblah ke atas kamu oleh memelihara. Tu reti dia. Wajiblah ke atas kamu oleh memelihara akan taubat, akan taubat. Maksudnya apa? Mudah saja. Maknanya sentiasalah tu, selama-lamanya. Sentiasa kita ni bertaubat. Tu reti dia. Jangan kita tidak bertaubat. Sentiasalah kita ni kena bertaubat. Setiap masa, setiap masa. Bukan sekali-sekala, bukan kadang-kadang. Bukan lagu tu kita bertaubat ni. Taubat ni mesti sentiasa. Ikutlah kita nak bertaubat dengan kita kata astaghfirullah ke contohnya. Mulut tu sentiasa astaghfirullahalazim. Katalah masa mana pun. Tu erti dia. Tak kira pagi, tak kira tengah hari, tak kira petang, tak kira malam, masa mana pun. Sentiasalah kita bertaubat kepada Allah. Ucapan kalimahnya kan, kalimah taubat kita kan selalunya dengan kita kata astaghfirullah. Itulah istighfar kita kan. Astaghfirullahalazim, ya Allah. Katalah sampai masuk dalam hati tu. Setiap kali kita beristighfar tadi. Baik. Taubat tu lagu mana? Dengan menghitung-hitung kesalahan dirimu dan kelalaiannya. Nya tu dirimu. Tu dirimu tu. Iaitu macam mana maksud kita ni kan, sentiasa duk bertaubat selama-lamanya dengan kita muhasabah diri kita. Bahasa Arabnya muhasabah. Bahasa Melayu tu reti dia menghitung, mengira-ngira akan kesalahan yang kita dah buat. Kesalahan
yakni kesalahan yang kita dah buat. Kan? Maknanya kita sentiasa muhasabah diri. Ingat balik dosa-dosa yang kita dah buat. Walaupun dosa itu kita dah bertaubat. Walaupun dosa yang kita buat tu kita dah bertaubat, tapi dia suruh ingat balik. Ingat balik, taubat pula, astagfirullah. Kan? Lepas tu kita pun duk ingat balik diri kita duk buat dosa-dosa tu, dosa ni. Taubat pula, katalah astagfirullah, ya Allah, ampunlah dosa aku. Lagu tu. Kan? Sentiasa. Jangan sekali tu je kita bertaubat. Kan? Makna kata suruh ingat balik, kenangkan balik kesalahan kita. Ingatkan balik apa-apa dosa salah yang kita dah buat. Lepas-lepas ingat tu, dan kita menyesal, rasa menyesal balik. Dan kita bertaubat semula sekali lagi. Tu muhasabah. Kan? Lebih-lebih lagi kalau kata kita ni tak bertaubat lagi. Kan? Hak tak bertaubat lagi. Kan? Kena duk kenanglah, kena duk ingatlah kesalahan kita buat, cepat-cepatlah kita tu bertaubat. Naknya lagu tu. Dan kelalaian tu sama maknalah dengan maksud kesalahan tu. Apa yang kita lalai, apa yang kita leka, apa dosa dan kita dah pernah buat, apa yang pernah kita lakukan, kan? Kita duk menyesal, kita duk insaf, kita duk berazam tak mau nak buat lagi dah. Tu taubatnya. Tu maksud dia nak lagu tu lah. Baik. Lepas tu, dan memelihara mata dan lidah dan sekalian anggota, dan peliharalah, ataf pada kata peliharalah tadi. Dan memelihara mata, ataf pada mana? Ataf pada dengan dari atah pada menghitung-hitung kesalahan. Jadi gini, dan peliharalah taubat itu selama-lamanya dengan memelihara mata. Begitu cara baca. Dan lagi seterusnya lagi, kita sentiasa duk bermuhasabah diri kita. Bertaubat kita kepada Allah dengan cara jaga mata kita. Jangan nak tengok perkara yang haram lah maksudnya. Itulah erti dia pelihara. Dan juga lidah. Dan jaga juga lidah. Lidah ni jangan duk lepas ikut suka. Jangan duk cakap ikut dan. Kan? Kita orang biasa ni, orang awam ni, sebenarnya sedikit sangat pahala yang kita buat, yang kita dapat daripada lidah. Sikit sangat. Selalunya kebiasaannya kita orang awam ni, hak kita boleh daripada lidahnya ialah dosa. Tu cerita dia. Cakap ngumpat, cakap mohong tadi ni. Kan? Menipu orang tu, menipu orang ni. Orang sampai percaya. Kan? Dia buat tak reti. Kan? Nak memohong orang ni. Kan? Nak pedaya orang, nak kena orang, nak tipu duit ringgit orang, macam-macam. Kan? Ikutlah, ada dosa besar, ada dosa kecil menipu ni. Begitu juga dan sekalian anggota. Bukan hanya mata, bukan lidah sajalah, semua anggota kita. Telinga kena jaga. Jangan duk mendengar, jangan duk dengar perkara yang haram. Telinga. Tangan kena pelihara. Jangan duk pegang, jangan duk sentuh benda yang haram kita pegang.
Tangan, kaki kita wajib pelihara. Kan? Jangan duduk berjalan pi tempat-tempat maksiat. Ada semua ada 7 anggota lah. Kan? Kemaluan kita peliharalah. Kan? Jangan berzina, jangan liwat, jangan buat maksiat. Kan? Yang berkaitan dengan kemaluan kita tadi. Tu maksud dia. Sekali lagi dia akan cerita lagi. Persungguhilah. Tu kataan tu. Jadi seterusnya katanya lagi al-musannif, persungguhilah taubatmu itu. Kamu apabila bertaubat, hendaklah bersungguh-sungguh. Jangan duk berlebih, jangan duk ala-balai orang panggil. Masa bertaubat tu betul-betul datangkan segala rukun-rukun taubat. Itulah maksud bersungguh-sungguh tu. Kan? 3 rukun taubat. Kan? Insaf, menyesal, tak mau ulang lagi azamnya, tak mau buat lagi, berhenti daripada buat maksiat tersebut. Dan kita bersungguh-sungguh lagi dengan kita ulang-ulangkan lagi taubat kita. Jangan duk kata setakat astaghfirullahalazim sekali itu je. Habis-habis sekali itu tak kata dah. Habis dengan lagu tu. Oi, Nabi Adam sampai 200 tahun ni beristighfar. Istighfar tiap hari siang malam. Bertaubat sampai 200 tahun. Bukan sikit-sikit kalimah taubatnya. Kita baru kata astaghfirullahalazim 2-3 kali, bahasa lagu padan dah. Bahasa lagu Allah Ta'ala makbul dah doa tadi minta kita. Bahasa lagu Allah Ta'ala ampun dah dosa kita. Tak bersungguh lagi orang panggil lagu tu. Tu maksud dia nya. Baik. Janganlah engkau malah. Janganlah engkau malas dari bertaubat. Jangan. Jangan balok, jangan segan bertaubat kepada Allah. Rajin, lawan dia rajinlah, sentiasa. Itulah maksud dia. Kan? Jangan peram, balok, malas. Mulut nak kata astaghfirullahalazim pun berat, lidah nak kata. Kan? Balok sungguh, malas sungguh kitanya. Kan? Mulut tu kena, lidah tu kena ringan kata. Astaghfirullahalazim. Kata tu bagi ringan mulut. Kan? Ni kata siapa nak tidur tu. Tu balas. Kan? Sagi dia tak kata apa, sagi duduk saja sungguh. Baik. Setelah kita bertaubat, wajiblah kita memeliharanya tu taubat. Baik. Setelah kita dah bertaubat kepada Allah, kita duk kenang-kenang, kita ada satu dosa maksiat kepada Allah. Ikutlah dosa kita dengan Allah, dosa kita dengan makhluk manusia tadi. Ikutlah apa nama maksiat, dosa kira lah. Jadi benda tu maksiat. Lepas dah kita bertaubat nasuha, dah pastikan rukun-rukun, syarat-syarat taubat semuanya kita tunaikan, wajiblah kita kena pelihara taubat kita tu. Macam mana maksud nak pelihara taubat? Ni dia abang, maksud dia, jangan sampai terulang kembali kepada maksiat. Jangan ulang buat dah. Bahasa mudah kita. Kan? Tadi kita bertaubat dah kepada Allah. Kan? Atas satu kesalahan. Ikutlah apa kesalahan kita, maksiat kita tadi. Jadi kesalahan tu kita sedaya upaya kita jangan ulang buat dah. Tu reti dia.
Dah, tu maksud dia. Kan? Sedaya upaya kita. Dah, jangan duk buat dah, jangan duk ulang buat dah dosa tu kali kedua, kali ketiga, kali keberapa pun. Jangan duk ulang. Tahan diri. Tu mana pelihara tu. Tahan diri dari duk ulang buat pula semula dosa yang sama. Dan itu kehendak maksud musannif pelihara. Kan? Hak kita taubat tadi. Baik. Malahan hendaklah kita menghitung-hitung dosa dan kesalahan yang telah dikerjakan. Baik, lepas tu dia kata pengarang kitab kita ni lagi, malahan hendaklah kita duk kira, hitung tu kira lah, kan, dosa-dosa kita dan kesalahan kita yang telah kita kerjakan. Maknanya apa dosa kesalahan yang kita dah buat, kira balik. Kira ni maknanya muhasabah tu. Bukan nak suruh kira 1, 2, 3 gitu. Tak ada faedah duk bilang banyak mana dosa kita dah buat. Bukan suruh buat lagu tu. Tak kira banyak mana pun tak apa. Maknanya kita ingat balik. Kita kenangkan balik kesalahan kita tu. Tu. Tadi dulu kita ada buat dah dosa tu. Kita bertaubat, taubat nasuha kita dengan Allah Ta'ala. Kan? Lepas tu kita ingat balik. Katalah dulu kesalahan kita dia apa? Tinggal semayang. Katalah. Kan? Kita ada tinggal semayang fardu zuhur. Kemudian kita pun qada semayang tersebut. Kemudian kita bertaubat kepada Allah. Kita bertaubat, tak mau buat dah. Kemudian sentiasa selepas itu kita duk ingat kesalahan kita tinggal semayang tu. Sentiasa duk ingat dalam hati lagi. Setiap kali kita duk teringat balik, setiap kali itu kita berasa menyesal. Setiap kali itu kita bertaubat semula, astagfirullah, aku tak mau dah tinggal semayang. Janji kita dengan Allah Ta'ala. Sentiasa ingat balik, sentiasa kenangkan balik. Itulah maksudnya muhasabah diri. Bukan suruh kira banyak mana dah aku tinggal semayang. Itu tak ada faedah. Kan? Atau kalau kira pasal nak tahu, kerana lepas tu nak qada, tak apalah. Bukan maksud suruh kira hitung ni 1, 2, 3 pas ngap lagu tu. Dok, bukan tu tujuan dia. Faham maksud dia dah. Jika ternyata lepas kita duk kira-kira, kita duk kenang, duk ingat dosa kesalahan yang kita buat, kalau ternyata masih ada kesalahan yang belum ditaubati, yang belum kita bertaubat, tiba-tiba kita pun lalu teringat, aku ada buat dosa tadi ni. Kan? Teringat balik pagi tadi, petang ni. Petang tu duk muhasabah diri, duk hisab diri. Apa yang aku buat dah tadi ni. Kan? Teringat pagi tadi ni ada tengok benda haram. Katalah kan, ada tengok benda maksiat. Ikutlah, tengok ke, bercakap, mengumpat ke, dengar benda haram ke, apakah ikutlah. Maka segeralah, wajiblah masa tu kitanya tadi, yang teringat kata, ada dosa yang aku belum bertaubat, segeralah bertaubat dan minta ampun. Tu minta ampun kepada Allah. Cepat-cepat kita astagfirullah ke, berdoa ke, terpulanglah. Kan? Bagaimana cara kaifiat kita bertaubat kepada Allah? Terpulang. Hak naknya taubat. Dan rukun-rukun taubat yang 3 hari tu kita habaq dah, sentiasa dah. Kan? Jangan tinggal, jangan lupa. Berhenti daripada melakukan dosa, insaf, menyesal, azam,
tak mau buat lagi dah. Kan? Itu syarat ataupun rukun taubat. Itu hak penting tu. Kan? Biar ada perasaan dalam hati kita, dalam diri kita, 3 benda tu tadi. Kan? Baru dipanggil kita bertaubat nasuha. Baru jadi. Taubat kita dipanggil nama dia nasuha. Kalau tidak, tak panggil taubat lagi. Serta mengerjakan kewajiban yang ketinggalan. Minta ampun kepada Allah tadi. Serta kita kena buat balik fardu yang kita tinggal. Itu maknanya kewajiban yang ketinggalan. Kan? Katalah kita ni ada tinggal sembahyang fardu. Ingat balik, dulu ni aku ada tak sembahyang subuh. Kan? Cerita lama baru teringat. Tak apalah. Kan? Pasal kita duk ingat balik ada tinggal sembahyang dengan sengaja. Wajib kena kerjakan balik. Kita panggil qada lah maksud dia. Wajib kita kena qada, kena ganti balik apa-apa kewajiban yang kita tinggal. Sembahyang yang kita tinggal itu wajib kena ganti balik. Puasa Ramadan yang kita tinggal itu pun wajib kena ganti balik. Mana-mana zakat yang kita tinggal tak mau bayar, tak bayar, wajib kena qada balik zakat tu. Zakat fitrah ke, zakat apa ke, ikutlah. Bukan boleh habis ngap lagu tu dah. Itu serta, mau serta. Di samping itu kita pun bertaubat. Astagfirullah, pohon keampunan kepada Allah. Kan? Minta Allah Ta'ala, ya Allah, hapuskanlah dosa aku. Kan? Katanya ulama, setengah ulama maksud dosa itu sekiranya diampun Allah, segala kesalahan yang malaikat catat tulis dalam buku suratan amal jahat maksiat kita tu dipadamkan, dihapuskan, dipadam, tak ada tulis dah. Tu maksudnya diampunkan. Kan? Tapi nak boleh terapuih dosa tu, kena bertaubat. Bukan boleh duduk sengap lagu ni, tak boleh, tak jadi. Taubat tu pula kena taubat secara nasuha tu pula. Itulah cara kaifiat dia. Atau maksiat yang telah dikerjakan dan minta ampun kepada Allah akan maksiat serta maksiat yang telah kita buat, ataupun apa-apa maksiat yang sebelum ni yang kita ada buat. Ikutlah. Kan? Kalau maksiat kita semata-mata dengan Allah Ta'ala, senang cara taubat kita. Hak susah tadi lalu kita mengaji tadi. Kan? Kalau kesalahan kita duk berkait dengan orang. Duk ada maruah orang yang kita jatuhkan. Kan? Ada orang yang kita mengumpat, ada orang yang kita berjatuh, yang kita hina, yang kita duk mengata, yang kita duk buruk-burukkan. Kan? Kena selesai dengan dia lah sebelum habis dunia ni, ataupun sebelum kita mati. Kan? Sebelum kita mati minta halal, minta maaf dulu. Kalau berhutang, bayar duit hutang dulu. Kalau dulu ada curi ke apa ke, kata orang, habis balik, pulangkan balik, bayar balik. Tak kena sengap dengan lagu tu. Kan? Kalau kita mengaji pula satu kitab, kita baca kitab Minhajul Abidin, cerita kisah-kisah orang soleh ni, dia punya pelihara diri dia. Kan? Daripada ambil reta orang, daripada ambil reta orang, kan? Habuk lekat dinding rumah orang tu pun dia tak mau ambil. Habuk lah, kan?
Kemudian nak tayamum ke apa atas habuk tersebut lah. Kan tanah-tanah angin, tanah angin duk bawa tu, ayam duk bawa melekat tak mana-mana. Dia duk ingat tu tanah orang. Mana boleh aku ambil, aku nak guna bukan harta aku. Oh, sampai setera lagu tu punya duk ingat. Kan? Kita kalau boleh sampai tera tu insya-Allah tak berani lah. Tak berani nak jamah harta orang pun. Dan nak sentuh pun tak berani. Bukan hak aku, bukan milik aku. Nak ambil faedah manfaat daripada harta orang dengan tidak secara yang halal, mana boleh. Kan? Nak ambil manfaat dari harta orang pun tak boleh. Dia parking motor tepi tu, kita pergi duduk atas motor dia. Boleh ke? Tak boleh. Bukan motor kita. Nak duduk atas harta orang, nak ambil manfaat atas kursi bangku motor tu, kena minta izin tuan dia. Mana boleh suka hati kita nak merintah macam harta kita tu. Ni ikut dan dia berani sungguh kita dengan harta orang. Ni cerita taubat lah. Jadi orang yang betul-betul menjaga diri dia ni, tak mau buat dosa, antaranya harta yang berkaitan dengan harta benda orang ni, tu salah satunya. Ni lalu lintas tepi tanah siapa pun tak tahu. Tadi baru sudah makan gulai daging, lekat daging celah gigi tu. Pergi repih sikit, ambil lah ranting sikit, pokok mutan mereka. Nak buat colek gigi ni, boleh kan? Tak boleh. Yang nak repih tu tanah pokok orang. Habis minta halal tak apalah dulu. Minta lah dengan tuan dia tu dulu. Nak ambil sikit nak ambil kan. Dan tuan dia bagi, ambil lah. Ni kata apa pun tak berani sungguh kita duk merintah kata orang ikut suka kita ya. Tak ada peduli perbuatan kita tu halal ke, haram ke, boleh ke tak boleh, tak ada ambil tahu langsung. Begitulah cerita dia. Tajuk kita mengaji harta benda orang ni. Baiklah, habis datang situ. Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu telah berkata, berhentilah setakat tu dulu. InsyaAllah lah sambung lagi bulan depan. Jadi kita berhenti pada kata Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu telah berkata ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wallahu a'lam ay alim. InsyaAllah ada apa-apa soalan nak tanya. Ya. Pijak kasut orang, pijak tak apa. Pijak kasut orang tak apa. Jangan serelum kaki masuk dalam kasut orang. Serelum dia pergi memakai kasut orang. Pijak tak apa. Siapa suruh orang letak situ? Pijak tak apa. Dia ada beza lah. Kalau kita serelum, bermakna kita dah memakai kasut orang. Faham? Pijak orang tak panggil pakai kasut orang. Dia cerita selipar kasut tu memakai lah. Dah pakai atau tidak pakai. Lepas tu kasut orang jangan duk pakai. Tuan dia tak bagi, tak izin, tak benarkan, jangan duk pakai. Kasut orang tu kan, kasut masjid kan, mana serelum di kaki. Namanya memakai lah tu orang panggil. Tak boleh. Pijak-pijak nak naik ke atas orang tu tak apa. Tu tak apa, orang tak payah pakai. Lagu tu lah maksud dia. Kasut kita tak ada, hilang lah tu kot. Lepas tu tengok ada kasut orang. Lepas tu mana boleh. Balik kaki ayam lah. Kita nak pakai kasut yang duk ada tu, kita tahu kan kasut orang hak curi kasut kita tu? Kita pun tak tahu.
tak kasut masjid kan, wakaf masjid ke apa ke, atau kasut siapa-siapa lah kan, tak boleh ambil, balik pakai kaki ayam situ lah. Mana boleh merintah harta orang. Tu namanya merintah harta orang, tu orang panggil tu. Tak boleh, hukumnya tak boleh, salah. Biar api, kasut orang, kasut kita. Kalau kasut kita hilang nak buat ke mana? Orang curi lah contohnya kan. Habuan kita lah tu. Ya, lepas tu nak curi kasut orang pula. Mana boleh. Lah itulah jawapan dia nak. Wallahu a'lam. Ya. Ujian dok mai. Ujian apa lagi? Ujian lagu mana dok mai lah. Maksiat, nak elak dari maksiat apa tu? Lepas tu dok buat solat sunat taubat. Susah nak faham soalan ni. Tak apalah macam ni lah. Dia cerita semayang sunat taubat dulu nah. Dia tidak wajib. Semayang sunat taubat, hukum dia sunat lah. Dah nama pun sunat. Sunat lah sebelum kita bertaubat. Sunat kita buat 2 rakaat sunat taubat dia panggil. Adakah wajib kena buat sunat taubat? Dia tidak wajib. Hak wajibnya bertaubat. Yang wajibnya ialah bertaubat. Dan ingatlah rukun-rukun taubat yang kita mengaji dah tu. Itulah maksudnya bertaubat. Kemudian setelah kita dah bertaubat, taubat kita pula nasuha, maka dosa kita diampun oleh Allah. Dosa kita diampun Allah. Caranya taubat kita tadi nasuha. Kemudian kita didatangi ujian. Kita diuji semula. Kan? Contohnya dengan perkara maksiat yang kita duk bertaubat dah. Kita duk buat maksiat tersebut dan kita bertaubat dari maksiat itu. Lepas dah bertaubat diuji sekali lagi. Kita dengan maksiat tersebut, kawailah diri, jaga je lah, paksalah diri sebab kita tak ada lagi palingan daripada Allah. Kita orang biasa ni, kita sendiri kena lawan. Orang yang maqam darjat tinggi ni, hak dekat dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pelihara terus dia tu dari buat maksiat. Dipalingkan. Hak nombor 1 sekali, hati tak ada kehendak pun nak buat maksiat dah. Kita tak ada lagi perasaan lagu tu dalam hati kita. Kita tu masih lagi duk nak buat, masih teringin nak buat, duk rasa manis lagi kalau buat maksiat. Orang hak dekat dah dengan Tuhan, hati dia tawak, pahit dah, berasa pahit, berasa tawak. Boh dah tawak ke pahit kan, dari melakukan maksiat. Hati tak ada teringin pun, tak terliok, kalau bahasa kita, nak buat maksiat. Itu orang lagu tu dipelihara Allah kan. Dan dia pun diuji juga, bukan tak diuji, tapi selalunya dipelihara Allah. Kita orang biasa, orang awam, memang diuji dengan maksiat kan. Lepas tu nak buat lagu mana? Jawabnya kena tahan diri lah. Yang kita panggil sabar, menahan diri dari melakukan maksiat tu. Keras diri kita kan. Kalau kita tidak dipaling, tak direnjak, diubah dari melakukan maksiat, kita dengan kehendak, kekuatan dalaman hati kita lah, azam kita, kita sendiri yang paling daripada buat maksiat. Tu je jalan dia.
Kalau tak juga, tak berjaya nak paling diri daripada melakukan maksiat, tu yang buat maksiat balik tu. Dan kalau dah buat maksiat balik, taubat semula. Itu je. Lepas tu kalau buat juga lagi, taubat lagi. Begitulah seterusnya. Nak boleh buat apa guna, kita memang ada dosa banyak. Kan? Hati kita memang jahat, memang gelap. Kan? Daki, kotor, maksiat saja dalam hati kita. Taubat. Orang awamnya kita ni sentiasa diuji dengan maksiat. Selalunya kebiasaannya kita kalah. Kan? Lepas tu taubat balik, tak apa. Minta ampun kepada Allah, mengaku kesalahan diri balik. Kan? Doa, minta, ya Allah, peliharalah aku, jauhkan aku daripada dosa, pelihara aku daripada tipu daya syaitan. Kan? Doa pun kena ada. Lagu itulah contoh jawapan dia nak jawab untuk soalan tadi ni. Wallahu a'lam. Jadi dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatik wanshur alaina rahmatak wa dhakirna ma nasina ya dhal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.